Yang berhormat Dr. Lee Boon Chye, Chai. Terima kasih Dato' Yang Ketua. Soalan saya soalan 8. Terima kasih Dato' Yang Ketua. Proses pengkomersialan projek adalah satu proses yang lama dan rumit kerana melibatkan banyak langkah bermula dari peringkat projek R&D tamat sehingga dapat dijual di pasaran. Dalam banyak keadaan, projek berkenaan tidak sedia untuk dikomersialkan atau tidak mempunyai potensi pengkomersialan yang tinggi mengikut kehendak industri dan pasaran. Sejak tahun Kementerian Sains dan Teknologi menyediakan pelbagai bentuk bantuan seperti dana dan insentif bagi mengalakkan pendidikan dan pembangunan R&D di bawah rancangan Malaysia ke-8, iaitu daripada tahun 2000 sehingga 2005, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah menyediakan sebanyak 7 jenis dana berbentuk geran dengan jumlah peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 1.6 bilion yang merangkumi fasa pendidikan dan pembangunan ataupun R&D. Dana-dana tersebut adalah Intensification of Research in Priority Areas ataupun IRPA, Research in Priority Areas, National Oceanography Directorate ataupun RIPA-NOD, Malaysia MIT Biotechnology Partnership Program, Biotechnology, Industrial Grant Scheme, Multimedia Grant Scheme dan Demonstrator Application Grant Scheme ataupun DAX. Di bawah rancangan Malaysia ke-9, pula daripada tahun 2006 sehingga 2010, MOSTI telah menyediakan sebanyak 14 jenis dana berbentuk geran dengan jumlah peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 2.2 bilion yang merangkumi fasa pendidikan dan pembangunan ataupun R&D. Dana-dana tersebut dibuka pada syarikat-syarikat SME, institusi pendidikan dan institusi pengajian tinggi untuk menjalankan projek-projek R&D yang meliputi sektor ICT, bioteknologi, industri, trust science dan teknologi dan sea to space. Di antara dana-dana yang disediakan oleh MOSTI di bawah rancangan Malaysia ke-9 adalah seperti Dana Science Fund, Techno Fund, Inno Fund, E-Content, DAX, Rollout dan Technology Development. Tuan Yang Ketua, selain pemberian geran, MOSTI juga menyokong peningkatan keupayaan R&D negara melalui pembangunan modal insan dan bidang penyelidikan. Sepanjang rancangan Malaysia ke-9, MOSTI telah menawarkan 4 skim beasiswa di bawah program HCD-STI seperti berikut. Pertama, skim beasiswa National Fellowship ataupun NSF. Kedua, skim beasiswa pendidikan pasca Siswajah University ataupun PGD. Ketiga, skim beasiswa pendidikan gunaan pasca Siswajah bagi pegawai dalam perkhidmatan ataupun LDP. Dan yang keempat, skim pendidikan pasca doktoral PDF. Sepanjang tahun 2005 sehingga 2010, seramai 1938 pelajar serta 18 institut telah ditaja di bawah skim-skim ini. Tuan Yang Ketua, selain bantuan beasiswa, MOSTI menjalankan program Brain Gain Malaysia bagi pembangunan modal insan negara. Program ini menggunakan pakai strategi di mana penyelidik, saintis, jurutera dan teknologis ataupun singkatannya RSET di luar negara dibawa ke Malaysia untuk tempoh masa yang singkat dan tertentu bagi menjalankan kolaborasi pendidikan dan pembangunan dengan institusi pengajian tinggi, institusi pendidikan dan industri tempatan. Bagi rancangan Malaysia ke-9, program Brain Gain Malaysia yang tamat ini telah melibatkan sejumlah peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 36.06 juta. Bagi mengiktiraf penjanaan idea kreatif dan inovasi daripada aktiviti R&D, kerajaan telah juga menyediakan skim insentif untuk mereka cipta dalam aktiviti R&D yang melibatkan jumlah sehingga ringgit Malaysia 10,000 bagi setiap paten yang diluluskan. Kerajaan turut menyediakan bayaran royalti pada mereka cipta yang berjaya mengkomersialkan hasil-hasil pendidikan mengikut kadar-kadar yang telah ditetapkan. Terima kasih. Yang Berhormat Kopeng. Terima kasih Dato' Yang Ketua dan juga Timbalan Menteri. Memang R&D itu penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi di masa hadapan. Dan kalau kita lihat jumlah yang disediakan untuk R&D
dalam RMK ke-9 dan RMK ke-10 tidak memadai kalau dibanding dengan negara-negara yang lain. Sebagai contoh, Samsung Electronics, sebuah syarikat daripada Korea Selatan, perbelanjaan R&D untuk 2010 sekadar RM68 bilion ringgit. Ini 30 kali ganda perbelanjaan kita dalam RMK ke-9. Dan kita juga lihat dari segi paten yang difailkan oleh Malaysia tahun 2010, 6,380 paten yang difailkan di Malaysia. Tetapi kalau kita banding dengan Samsung sahaja di Amerika Syarikat dalam 2 bulan, 1,300 paten di Amerika Syarikat. Saya ambil juga contoh berkenaan dengan brain gain, di mana seorang anak muda, Phua Ken Sing, 37 tahun, daripada Sekinjang, Selangor, yang tidak dapat masuk ke universiti di universiti tempatan, tetapi melanjutkan pelajaran di Taiwan dan seterusnya, mencipta pen drive yang kita gunakan setiap hari ini. Dan pen drive yang dipaten tidak dipaten di Malaysia, tetapi dipaten sebagai teknologi daripada Taiwan. Dan ini jelas menunjukkan bahawa kita ada defisit dari segi brain gain tadi. Jadi soalan saya, apakah rancangan kementerian untuk mengelakkan masalah-masalah brain drain yang sekian merosot di negara kita ini, dan apakah kementerian bercadang untuk berlipat gandakan perbelanjaan dalam R&D? Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Gopeng. Untuk maklumat Yang Berhormat, bagi program brain gain ataupun brain drain yang disoalkan, kerajaan telah menubuhkan Talent Corp yang akan memfokuskan pada perancangan untuk mengenal pasti dan scout around talent yang berada di seluruh negara. Dan program-program ini saya kira saya serahkan di bawah kementerian yang lain. Tapi dalam konteks R&D yang diamanahkan kepada kementerian kami, saya ingin melaporkan bahawa sehingga Mac 2011, kalau kita melihat daripada dana yang telah diperuntukkan, yang telah diluluskan sebanyak 2.9 bilion, keseluruhan projek yang telah kita berikan dana ialah 4,569, di mana 2,650 telah siap dan dapat menghasilkan prototipe sebanyak 494, dan paten keseluruhannya daripada paten, copyright, trademark dan industrial design sebanyak 1,408. Ini sehingga Mac 2011. Begitu juga dari segi publication keseluruhannya, sama ada di dalam maupun di luar negara, 13,453, dan anugerah sebagainya. Tapi yang lebih penting, daripada 2.9 bilion projek tersebut, yang dapat menghasilkan sales revenue return ialah 5.2 bilion. Maknanya walaupun dana, memang saya setuju dana yang diperuntukkan kepada kementerian sikit, tapi kita banyak juga dana di Kementerian MOHI dan di kementerian-kementerian lain, banyak, lebih kurang 5 kementerian yang terlibat dalam bidang R&D. Tapi yang diuruskan oleh kita 2.9 bilion, saya kira dapat diterjemahkan pada hasilan, sama ada dari segi publication maupun sales revenue, menunjukkan tanda-tanda positif. Dan saya memang setuju yang Berhormat mengatakan bahawa kerajaan patut memberikan peruntukan yang lebih besar pada R&D supaya kita akan dapat bersaing. Tapi memandangkan keadaan apa yang ada di negara kita sekarang, kita yang lebih penting saya kira apa yang ada patut kita maksimiskan. Sama ada besar atau kecil dana itu, tapi akhirnya kita mesti boleh terjemahkan pada hasilan yang memberi manfaat pada negara kita. Itu yang lebih utama. Terima kasih.